Yang saya nak bincang dan hurai sedikit, sebab dia ada kena mengena dengan rakyat biasa. Setiap rakyat ada peluang untuk menambah potensi pendapatan. Sebab petang tadi saya luncurkan hala 7 pelan peralihan hala 7 peralihan tenaga negara. Saudara-saudari tahu tak peralihan tenaga? Ini bukan beralih kerajaan tau. Yang tu PN dia yang duk ratip tiap-tiap hari ni. Kita bukan nak beralih kerajaan, kita nak beralih ke ekonomi yang tinggi. Jadi dia berbalik kepada soalan yang saya tanya yang awal-awal tadi. Macam mana kita nak tingkatkan potensi pertumbuhan ekonomi negara? Ataupun yang rakyat biasa tanya, macam mana pelabur nak masuk? Kenapalah pelabur nampak macam tak masuk? Saya nak tahu kenapa. Kerana di negara-negara lain, terutamanya yang mengawal dana-dana pelaburan antarabangsa ni, dia ada 2-3 jenis pelaburan. Satu ialah pelaburan terus, iaitu syarikat swasta luar negara datang buka kilang kat sini, dia duduk kat sini. Yang itu yang dipanggil FDI tu. Tapi yang itu sebenarnya tak besar sebenarnya. Aliran keluar masuk duit dia tu tak besar. Yang paling besar ialah dana-dana yang membeli saham, yang dipanggil sebagai dana portfolio antarabangsa ni. Ini syarikat-syarikat, bank-bank, firma-firma kewangan yang ada dekat New York, London, China semua ni, mereka mengawal dana berpuluh-puluh trilion tiap-tiap hari. Jadi bila katakanlah pakcik ke makcik katakanlah kaya, ada kena jaga 3 trilion dolar, pakcik kena tentukan aku nak letak duit kat mana ni. Kan? Kalau kat Malaysia ni, kalau ada orang duit nampak kaya sikit, berhati-hati sebab scammer selalu kacau. Macam mana aku nak curi duit dia kan? Pelabur pun macam tu juga. Dia ada 3 trilion untuk dia laburkan. Jadi dia nak tengok kat pasaran mana aku nak letak, nak beli saham mana, negara mana. Baik, dia ada beberapa peraturan kerana dunia luar ni tak macam kita dah. Mereka sangat menitik beratkan soal perubahan iklim. Sebab dia sangat takut kalau dunia ini, perubahan iklim ini tidak dikawal dengan baik secara saintifiknya. Kalau perubahan iklim itu terlalu mendadak, dia akan berulang apa yang pernah berlaku secara saintifik, iaitu kepupusan dinosaur dulu. Dinosaur dulu pupus sebahagiannya sebab perubahan iklim lah. Dunia menjadi terlalu sejuk, mati semua dinosaur. Korang gelak betul, baca sains betul. Sekarang ni dia terbalik, bukan sejuk sangat, dia jadi panas sangat. Jadi kalau tidak terkawal, apabila contohnya dunia makin panas, ada beberapa kemungkinan besar yang kita kat Malaysia ni mungkin tidak hargai sangat, tapi orang luar negara semua tengah takut ni. Contohnya, bila kutub utara cair, dan dia memang tengah cair sekarang ni. Bila dia cair, air laut naik. Bila air laut naik, cuaca menjadi kucak-kacir. Itu yang ada El Nina, tak El Nina, taufan sini sana. Akhirnya dia jadi tsunami lah, banjir besar, tenggelam lah. Itu yang Jakarta contohnya, dia kena fikir macam mana dia nak alih ibu negara dia. Sebab dijangka akan tenggelam dalam 10-15 tahun lagi. Kita dekat Rawang ni kita tak fikir macam tu. Sebab kita rasa kita okey lagi dah. Orang lain tiap-tiap hari duk fikir masalah paling besar dunia sekarang ini ialah masalah perubahan iklim. Jadi, oleh kerana masyarakat maju yang banyak duit ini, dia melihat perubahan iklim ini sebagai masalah nombor 1 tamadun dunia. Dia sangat sensitif dekat mana duit itu diletak. Kalau wang itu diletak di negara-negara yang nampaknya tidak bersungguh-sungguh untuk menjaga iklim, dia marah. Memang ada peraturan bahawa wang tidak boleh dilaburkan di dalam syarikat-syarikat contohnya yang mencemarkan alam sekitar, ataupun di dalam negara-negara yang kerangka perubahan iklim dia tu tak bagus.
Maksudnya dia tidak ada pelan peralihan tenaga untuk beralih daripada tenaga biasa kita ni lah, petrol, diesel, arang batu semua ni, kepada tenaga yang lebih bersih, yang tidak mencemarkan udara. Jadi orang Malaysia, bila saya dengan Nick duk cakap pasal peralihan tenaga, kalau saya, mesti ada orang pandai-pandai. Ini sebenarnya walaun lah ni. Dia tak cerdik. Lepas tu dia nak tunjuk cerdik. Dia kata, kau ni menteri apa? Ini menteri alam sekitar ke menteri ekonomi? Sebab engkau bahlul. Engkau tak faham bahawa perkara paling penting mengenai ekonomi sekarang ini yang menentukan pelaburan ialah sensitiviti pelabur kepada peralihan tenaga. Negara yang kandungan peralihan tenaganya tak bagus, pelabur tak masuk. Sebab itu kalau kita tanya, apa masalah Malaysia ni? Kenapa susah orang nak masuk? Selain sebelum ini soal skandal, soal rasuah, soal ketidakstabilan ekonomi, kalau kita baiki yang itu pun, selagi kita tidak ada pelan peralihan tenaga yang bagus, kita tak boleh dapat dana. Pakcik-makcik tengoklah, dalam 2 minggu yang lepas ini, tak tahulah orang rawang main saham ke tidak. Uncle ada saham tidak? Kalau tengok, dalam tempoh 2 minggu yang lepas, pasaran saham kita naik mendadak. Perasan tak? Oh tak perasan. Ni semua tengok muka blur kat aku ni. Pasaran saham kita naik mendadak dalam tempoh 2 minggu yang lepas. Untuk 10 hari berturut-turut, kita menyaksikan kemasukan dana asing yang berterusan tiap-tiap hari. Sebahagian sebabnya ialah kerana mereka menunggu kita melancarkan pelan peralihan tenaga. Kerana bila kita ada pelan peralihan tenaga, kita maklumkan komitmen kita macam mana kita nak beralih daripada tenaga fosil, arang batu, minyak dan sebagainya kepada tenaga boleh baru, maksudnya solar, maksudnya hidrogen dan sebagainya. Itu membolehkan tiba-tiba, kalau sebelum ini dana antarabangsa tu tak boleh sentuh Malaysia, dia dah boleh sentuh Malaysia. Baik, Yang lain itu, saudara-saudari bacalah, tak apalah, tengok akan ada kandungan kat TikTok semua yang panjang. Saya nak sebut satu perkara saja yang ada kena-mengena kepada semua rakyat Malaysia yang ada rumah. Sekarang ini kita tahu bahawa untuk mereka yang pakai banyak aircon, mereka yang ialah kaya raya ni kan, kita dah pun tarik balik subsidi elektrik. Orang kat sini tak ada kot yang kena bayar elektrik naik ni kan. Sebab saya ingat 90% tu untuk rakyat biasa, mereka masih lagi diberi subsidi. Tapi kalau kita ada peluang, kita semua pun nak pasang solar atas bumbung kita. Kerana buat apa bayar elektrik je tak? Kalau boleh dapat elektrik percuma daripada matahari, baiklah kita pasang solar. Mak Saleh datang, dia pelik, kamu ni negara panas, matahari ada tiap-tiap hari, tapi tak ada solar, tak ada orang pasang solar ke atas bumbung. Sebab sebelum ini ada masalah. Untuk pasang solar, pertama, rakyat kita kena keluar modal sehingga 40 ke 50 ribu ringgit untuk pasang. Jadi untuk dapat balik modal tu, kira berbalik modal lah, sebab bila kita pasang solar, itu akan kurangkan bil elektrik kita, sebab kita ambil elektrik daripada solar. Kita kena tunggu sampai 10-12 tahun baru kita dapat balik yang pelaburan kita 40-50 ribu pasang solar tu. Silat-silat hari mati dulu. Sebab itu susah nak pasang solar, mahal 40-50 ribu ringgit dah. Dah lah mahal, kena dapatkan kuota pula. Bukannya boleh pandai-pandai je pergi pasang solar. Kau cubalah pasang solar sendiri. Kalau nak buat, lepas ni Andy ke balik, kau pasang solar atas rumah kau. Silat-silat hari ada orang report, kena tangkap kau. Sebab untuk dapatkan pasang solar, kita kena dapat kelulusan. Kena dapat kuota, kelulusan, macam-macam. Jadi dia susah. Sebab itu solar ni sampai sekarang, di atas bumbung rakyat banyak-banyak ni tak ada.